Menggemparkan, Skoper Gaban akhirnya muncul untuk membantu kekecohan yang berada di Elbaf. Tak itu sahaja, Jarl telah pun membunyikan semboyan peperangan dan mengejutkan Usopp, Brook, Nami dan Jinbei telah menyertai Colan Pirates. Apa sudah jadi? Di cover page chapter ini kita dapat melihat sambungan pengembaraan Yamato di Wano, dan kali ini Yamato telah pun berjaya membebaskan gadis-gadis dan Pakcik Minamoto yang sebelum ini diculik. Dan kita juga dapat melihat beberapa Hushu Pirates yang tertiarap di atas lantai, dan mungkin serangan tanda bagua Yamato dalam cover page sebelumnya cukup untuk mengalahkan Hushu. Alright, so nak tahu what happened dalam chapter ini, please tonton sampai habis dan make sure untuk subscribe. Dan kepada korang yang nak donate untuk channel ini, please gunakan akaun Social Buzz aku, sebab Social Buzz hanya tarik 5%. Tapi kalau korang donate guna Super Chat akan tarik sampai up to 50%. Dan terima kasih kepada nakama-nakama sebelum ini yang sudah pun donate. So, tanpa melengahkan masa lagi, jom, let's proceed with the content. Say with me guys, Ikuzo Yarudomo. Setiap episod penuh makna, pengajaran hebat buat semua. Cerita Komodo sang legenda, bawa cerita penuh warna. Dari Luffy hingga Zoro, setiap kisah penuh inspirasi. Tapi sebelum tu aku nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Sorry guys, lama sangat tak upload dan lambat keluarkan chapter review 1144 ni sebabkan ialah raya. What do you expect? Betul tak? Kita ada kunjungi saudara mara kita lagi, dan aku juga ada buat open house. So banyaklah, lots of thing happen. Aku minta maaf banyak-banyak sebab lambat untuk upload, dan aku juga minta maaf sepanjang aku menjadi speaker untuk One Piece ini. Mungkin ada cakapan aku yang tersalah, dan semoga amal ibadat kita di bulan Ramadan yang sebelum ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuka tirai chapter ini, kita dapat melihat rombongan sambil belajar Franky sambil ditemani Ripley telah bertemu dengan satu fasiliti yang usang dan terlihat seperti kepala giant robot. Namun kali ini bahkan lebih besar daripada giant robot yang terdapat di Egghead. Franky menjadi sangat-sangat teruja, dan Ripley mengatakan bahawa fasiliti ini telah lama berada di Elbaf, dan dia sangat senang melihatkan reaksi Franky yang menghargai kunjungan ini. Dan Franky tertanya-tanya, bagaimanakah fasiliti sebegini boleh wujud di negara warrior seperti Elbaf? Jom guys, sebelum ini aku ada keluarkan teori dalam video ni mengatakan Dragon mungkin akan menjadikan Elbaf sebagai markas baharunya, dan Vegapunk akan sertai Dragon kali ini setelah 20 tahun dahulu Vegapunk menolak pinangan Dragon. So di sini nampaknya teori itu berada di landasan yang baik. Kemudian Lilis dan Bonnie tiba-tiba muncul, dan mereka telah pun berada dalam fasiliti tersebut, dan ternyata sebenarnya mereka telah tersesat dan bernasib baik untuk bertemu dengan fasiliti tinggalan sejarah itu. Dan Ripley juga bersyukur kerana menemui mereka dahulu, kerana hutan sekarang ini adalah kawasan yang berbahaya, dan horn blast pun telah dibunyikan. Kemudian Lilis berkata bahawa fasiliti ini sangat menarik, dan menurut perkiraannya fasiliti ini telah berusia 3000 tahun. Dan Ripley mengatakan bahawa dia juga tidak boleh menyangkal dakwaan Lilis itu, kerana sejujurnya sedangkan mereka yang merupakan penduduk tempatan pun tidak mengetahui asal-usul bangunan tersebut. Lilis mengatakan bahawa dia akan tinggal di situ untuk beberapa masa bagi tujuan kajian, dan Franky juga dilihat turut berminat dengan fasilitas di situ. Namun tiba-tiba Bonnie menjerit. Ternyata mimpi ngeri tanda telah muncul dari atas mereka. Melihatkan giant tanda itu, Franky mengatakan bahawa Elbaf penuh dengan benda gila-gila. Namun Ripley menyangkalnya dan mengatakan bahawa benda ini belum pernah muncul sebelum ini. Bahkan Ripley sendiri tertanya-tanya apakah benda itu, dan situasi di situ cukup cemas. Di Western Village, Nightmare Droga sedang menyerang gergasi-gergasi di sana, dan gergasi-gergasi di situ nampaknya menganggap Droga sebagai ancaman benar kerana baru saja tadi dia telah mengalahkan di Elbaf Fire Brigade. Giant Tomboy di sini tertanya-tanya siapakah yang bertanggungjawab menjelmakan imajinasi kanak-kanak di situ, sementara giant-giant yang lain tertanya-tanya di manakah Brogy dan Dory kerana mereka memerlukan arahan dari ketua mereka untuk bertindak. Kemudian kita dapat melihat Brook yang menjadi hairan macam mana boleh ada dirinya versi gergasi di Elbaf, dan giant-giant di situ juga turut mengarahkan Nami, Brook,
Jinbei dan Usopp untuk berunduk kerana mereka adalah tetamu di Elbaf dan tidak sepatutnya disusahkan untuk bertarung. Kemudian di sini kita dapat melihat Colin merayu-rayu untuk turut serta dalam peperangan. Colin mengatakan bahawa dia adalah anaknya Gaban, namun tetap Giant di situ menghalangnya kerana walaupun anak kepada Gaban, Colin bukanlah Gaban dan medan peperangan bukanlah untuk kanak-kanak. Tiba-tiba Nami menjerit memanggil Lord Jorul dan mengatakan yang dia ada sesuatu yang perlu dia bagi tahu. Kemudian Nami membawa Lord Jorul menjumpai dua pengawal yang dikalahkan Gunko sebelum ini, dan sekarang Jorul mengetahui bahawa sosok seperti Akagami no Shanks sedang berada di Elbaf dan ada seorang lagi dengan kemampuan yang pelik. Kemudian Jinbei menambah, di dalam dunia ini kemampuan pelik biasanya datang daripada kemampuan Devil Fruit. Kemudian Jorul segera mengarahkan orang-orang di situ untuk membuat pengumuman dan memberitahu semua orang di Elbaf bahawa selain dari Mugiwara, ada manusia lain yang telah menceroboh masuk ke dalam Elbaf. Dan di sini kita dapat melihat Nami sangat marah kerana mereka mencuba untuk menculik kanak-kanak, atau dia marah sebab dia rasa kot-kot diorang tu yang curi harta dia. Kemudian Jinbei sekali lagi menawarkan bantuan, namun sekali lagi ditolak oleh Lord Jorul kerana mereka adalah tetamu dan mereka sepatutnya mencari perlindungan dan membiarkan Giants yang menghabiskan semuanya. Kemudian Lord Jorul dan para Giants tadi kembali pergi menuju ke medan peperangan meninggalkan 4 Mugiwara Ichimi di sebuah wakaf di situ. Dan di sini kita dapat melihat mereka sedikit berbincang. Jinbei berkata, sekiranya pelaku adalah pada saiz manusia biasa, kita lebih sesuai untuk bereskan mereka. Dan Usopp menambah supaya makhluk yang sekian besar itu diuruskan oleh para Giants. Namun Brook sedikit tertanya-tanya, macam mana nak cari manusia-manusia tersebut sebab Elbaf boleh tahan juga besarnya. Dan tiba-tiba Nami terperasan sesuatu, iaitu Colin yang sedang menarik perahu kecilnya. Colin menjadi gembira kerana mereka berempat ingin mengikutnya dan bukan untuk cuba menghalangnya. Colin membenarkan mereka mengikutnya dengan syarat dialah kapten untuk lanun tersebut. Dan Nami sedikit tersenyum dengan kecomelan Colin. Dan Colin menjerit, "Ikuzu, Colin Pirates!" Okey, cuk kejap. Jadi di sini confirmlah sudah bahawa Colin tidak ditidurkan seperti kanak-kanak yang lain di Walrus School. Sungguh pun Colin ada juga di Walrus untuk bertemu Luffy sebelum ini. Mungkin Colin segera turun dari Walrus School dan menyertai banquet di Western Village setelah itu. Di dalam hutan kita dapat melihat Gunko sedang mendengarkan muzik. Sambil itu kita dapat mendengar pengumuman yang diarahkan oleh Lord Jorul sebelum ini. Semua pahlawan di Sun Realm mohon berjaga. Terdapat penemuan sosok manusia selain Mugiwara Pirates di Elbaf awal tadi di Hours Castle. Anggaplah mereka bukan pihak kita dan berbahaya. Di sini Somers mengatakan yang Gunko meneruskan ritualnya, iaitu mendengar muzik selepas makan. Somers bertanya, apakah lagu kegemaran Gunko? Dan ternyata lagu kegemaran Gunko adalah New World, yang mungkin lagu yang dinyanyikan oleh Brooks sebelum ini. Dan Somers sedikit menyindir Gunko, membuatkan Killinga menghentikannya dengan mengatakan yang tak baik mengutuk minat orang lain. Dan Somers segera meminta maaf. Kemudian Somers mengajak mereka untuk melihat gelagat Saul di sana yang cuba untuk menghentikan budak-budak sleepwalking dengan shieldnya supaya budak-budak di situ tidak tercedera. Namun apabila budak-budak itu berhenti, kawan di belakangnya pula yang menusuknya. Namun Saul tidak berputus asa. Kali ini Saul cuba menarik kanak-kanak itu dari belakang pula. Namun kali ini walaupun Saul berjaya menghentikan salah seorang daripada kanak-kanak di situ, ada seekor Nightmare Fenrir gergasi siap untuk menjadi penghalang Saul. Kemudian NG di sekolah Walrus melaporkan kepada pengetua Kiba bahawa bukan sahaja di Western Village, bahkan di kampung-kampung yang lain juga turut melaporkan penampakan monster Nightmare ini. Di pinggir kampung Western, kita dapat melihat monster tengkorak Droga telah berjaya ditumpaskan setelah gergasi-gergasi di sana bersusah payah, dan di sana juga tercatat banyak angka yang tercedera. Seterusnya di tempat lain, gergasi di sini berhadapan dengan Nightmare Nidhogger dan Nightmare Ghost. Nidhogger sedang menyerang mereka dengan semburan api, dan situasi di sini bahkan lebih getir lagi kerana monster itu sangat hampir dengan kampung di situ. Namun gergasi-gergasi di situ tidak cukup kuat untuk menghentikan Nidhogger itu, dan tiba-tiba satu kapak dan satu pedang dinaikkan. Soalan ditanyakan, adakah awak bersedia, Dory? Sudah tentu. Brogy, dan dengan lafaz serangan Hakoku Sovereignty, kedua-dua Ghost dan Nidhogger itu dikalahkan dengan one shot. Dan yes, the co-captain is here, Dory dan Brogy. Bahkan mereka bukan keseorangan. Di dalam kapal Great Eric itu ternyata terdapat beberapa lagi gergasi bersama mereka, dan di panel ini kita dapat melihat gergasi-gergasi di sini cukup teruja melihatkan kehadiran kapten mereka, dan mungkin di sini menunjukkan Nidhogger itu terus lenyap dengan serangan Hakoku tadi. Dan segera Dory menyuruh mereka untuk membantu menyelamatkan kanak-kanak gergasi yang lain dan serahkan hal monster ini kepada mereka. Dan di panel ini sangat-sangat mengejutkan apabila kita dapat melihat Yasan turut bersama-sama dalam misi menyelamatkan Elbaf ini, dan chapter pun tamat.
So guys, what do you think untuk chapter kali ini? Dan teori yang mengatakan Colin diculik pergi ke Marijoa, Gaban join Mugiwara Pirates untuk ke Marijoa nampaknya terpatahkan 100% untuk saat ini. Dan ternyata Gaban sertai Giant untuk menghalau monster di situ atas kerelaannya sendiri dan bukanlah kerana selfish sebab anak dia terlibat. Baru dia nak selamatkan Elbaf. So guys, chapter nampaknya semakin escalate dan tak sabar untuk kita nantikan what will happen in the next chapter. So I guess kita kena nantikan next chapter untuk mengetahui apakah yang akan berlaku. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. And again, selamat Hari Raya guys. Maaf zahir dan batin. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi